والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman pada ayat 45 surah Al-An'am, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kaum yang zalim itu dibinasakan sehingga terputus keturunannya. Dan dengan itu bersyukurlah kerana musnahnya kezaliman.
dengan menyebut dan yakni dengan itu bersyukurlah kerana musnahnya kezaliman dengan menyebut segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ayat 45 ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang yang zalim. Sambungan kepada ayat yang lalu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang lupa kepada peringatan Allah. Allah bukakan ke atas mereka itu pintu segala sesuatu, sehingga apabila mereka bergembira dengannya, lalu Allah ambil mereka, Allah timpakan kepada mereka secara mengejut bala bencana yang membinasakan, maka mereka pun berputus asa daripada mendapat sebarang rahmat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada itu cerita tentang Allah menghapuskan orang-orang yang zalim. Orang yang zalim di setiap zaman diceritakan dalam Al-Quran, kesudahan mereka adalah kesudahan yang amat buruk, wal'iyazubillah. Kalau di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesudahan penentang-penentang baginda, tokoh-tokoh yang menentang baginda kebanyakannya menghadapi pembunuhan dan kekalahan dalam peperangan Badar. Abu Jahal dalam peperangan Badar, Utbah, Umayyah ibn Khalaf, banyak tokoh-tokoh Quraisy yang menjadi orang-orang yang zalim, yang menentang Nabi SAW, mereka mati dibunuh, mati dalam keadaan hina. Ada seorang tu, Nabi SAW habaq, aku akan bunuh kamu. Akhirnya dia mati dibunuh oleh Nabi SAW. Nama Ubay ibn Khalaf. Diceritakan dalam kitab Dalailun Nubuwah, Ubay ibn Khalaf ketika dia menyembunyikan diri, wallahi inna indi la farasan a'lifuha kulla yawmin faraqan min durrah. Dia kata dia ada kuda bagi makan setiap hari jagung. Wala aqtulanna 'alaiha Muhammadan, sesungguhnya dia nak bunuh atas kuda itu, naik atas kuda itu dia nak bunuh Nabi Muhammad. Maka berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, bal ana aqtuluhu insyaallah, bahkan akulah yang akan membunuhnya insyaallah. Bila main satu masa peperangan, dia tutup badan dia dengan besi. Ada kata perang Uhud, ada kata perang Badar. Maka ketika itu Nabi SAW ditunjukkan. Nabi SAW ambil tombak, baling, kena betul-betul tengkok dah, mati. Nabi SAW baling.
Allah berfirman, "Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama." Bukan kamulah yang melontar ketika kamu melontar, tetapi Allah yang melontar. Dia bunuh. Begitu juga Abu Jahal, Abu Lahab tak pi perang Badar. Abu Lahab tak berani pi. Tapi Abu Lahab mati lepas perang Badar. Masa perang Badar tu banyak tokoh-tokoh Quraisy yang meninggal mati dibunuh. Abu Lahab jadi kena penyakit. Penyakit murung dan sebagainya. Penyakit yang dibimbang berjangkit dan sebagainya. Lah kali dia kena tolak masuk dalam telaga mati. Cerita dalam kitab Syekh Ali As-Sawuni rahimahullah, Safwatut Tafasir. Jadi suatu peperangan Badar berlaku, ada satu kitab yang saya miliki, tajuk dia Nihayatuz Zalimin, kesudahan orang-orang zalim. Dalam tu didatangkan puluhan kisah, ratusan muka surat, kisah orang-orang yang zalim yang Allah Ta'ala jadikan kesudahan mereka kesudahan yang buruk. Bagaimana raja, bagaimana Fir'aun, Qarun, Haman di zaman Nabi Musa AS, bagaimana Namrud zaman Nabi Ibrahim AS, bagaimana kaum Nabi Nuh yang mati lemah dalam banjir, bagaimana kaum Ad, kaum Samud yang menentang Nabi Hud, kaum Ad zaman Nabi Hud, kaum Samud zaman Nabi Saleh. Semua puak-puak zalim itu Allah binasakan mereka. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib, penentang-penentang Nabi pada zaman dulu. Dan last sekali zaman Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana tokoh-tokoh Quraisy yang pernah menyakiti Nabi SAW, last sekali mereka menghadapi kesudahan yang buruk. Nihayatuz Zalimin, kesudahan orang-orang zalim. Jadi dalam peperangan Badar terbunuh Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Al-Walid, Abu Jahal ibn Hisham, tu kepala-kepala munafik, kepala-kepala musyrik kafir yang dibunuh dalam peperangan Badar. Yang mana Allah cerita Allah hantar malaikat membantu tentera muslimin. Bahkan yang luar biasa juga dalam peperangan Badar ini, satu contoh keimanan yang dihayati oleh para sahabat. Ada yang dua beranak, ada yang dua beradik, ada yang sepupu, ada yang pak menakan, lawan sama-sama mereka. Diceritakan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang telah dijamin masuk syurga daripada 10 orang sahabat, yang gelarannya Aminu Hadhil Ummah. Dia mati kerana sakit ta'un. Ta'un ni macam wabak. Dia mati kerana penyakit itu di Syam. Masa dia jadi gubernur di Syam, kalau tak silap. Abu Ubaidah bin Jarrah rahimahullah radhiyallahu anhu, dia berjumpa dengan pak dia. Pak dia Abdullah bin Jarrah. Pak dia ajak lawan. Cari dia nak bunuh dia. Dia mengelak kerana tak mau berlaga dengan pak dia. Tapi pak tu gagah sungguh-sungguh juga. Lah kali dia bunuh pak dia. Dia tentera Nabi SAW. Pak dia tentera Abu Jahal. Dalam peperangan Badar, seorang anak yang mukmin membunuh ayah yang musyrik. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencabar anaknya Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Sayyidina Abu Bakar belah Nabi SAW, anaknya Abdurrahman tak masuk Islam masa tu. Anak dia tentera musyrik, nama Abdurrahman. Cabar lawan seorang sama seorang. Tapi Nabi SAW tak bagi tinggal baginda. Da'ni ya Rasulullah akun fir ra'latil ula. Ya Rasulullah, biar aku Nabi duduk depan. Nabi SAW sabda, mati'anda binafsika ya Aba Bakrin
Ama ta'lamu annaka 'indi bi manzilati as-sam'i wal basar. Engkau duduk dengan aku Abu Bakar, apakah engkau tak tahu bahawasanya engkau di sisi aku seperti kedudukan pendengaran dan penglihatan. Jadi dekatnya Nabi Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi SAW diumpamakan Sayyidina Abu Bakar ni macam pendengaran baginda dan penglihatan baginda, tak boleh berpisah. Lepas tu anak dia masuk Islam selepas selesai perang Badar. Tapi masa perang Badar dia tentera musyrik. Kalau jumpa kapak dia tak kena gaya, dia kena bunuh. Dia yang lari. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membunuh Al-As ibn Hisham, pak menekan belah mak dia. Dalam istilah Arab dia panggil khal. Mungkin abang kepada mak dia ataupun adik kepada mak dia. Dibunuh oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bunuh pak menekan sendiri. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali bunuh sepupu dalam peperangan Badar. Mus'ab ibn Umair bunuh saudara dia sendiri, dua beradik, nama Ubaid ibn Umair. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu yang mati dalam peperangan Uhud dikuburkan di sisi Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dia masa perang Badar dia bunuh dua beradik. Dia bunuh abang dia ataupun adik lelaki dia. Allah sebut dalam Quran, kita baca dah hari itu ayat surah Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak temui satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat kasih cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapa mereka sendiri. Jadi Abu Ubaidah orang beriman, pak dia orang musyrik. Abu Ubaidah menjadi tentera Badar, pak dia jadi tentera Abu Jahal. Maka dia tak suka kat pak dia, dia tak cinta kepada pak dia, bahkan dia membunuh pak dia kerana pak dia menentang dan nak bunuh Nabi besar Muhammad SAW. Kalau pak sendiri pun menentang Allah dan Rasul, anak yang beriman tidak akan kasih kepada mak ayah sedemikian. Ini ayat 22 surah Al-Mujadilah. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka itu bapa mereka sendiri. Seperti dia, contoh dia Abu Ubaidah ibn Jarrah dengan bapaknya Abdullah ibn Jarrah. Au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka. Anak-anak mereka siapa? Sayyidina Abu Bakar dengan anaknya Abdurrahman. Pak nak pergi cari anak, nak bunuh anak pasal anak jadi tentera musyrik. Au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara dua beradik seperti Mus'ab ibn Umair dengan Ubaid ibn Umair. Seperti anak menekan dengan pak menekan Sayyidina Umar dengan pak menekan dia Al-As ibn Hisham ibn Al-Mughirah. Seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali dengan Utbah. Perang Badar, perang zaman dulu sebelum lawan ramai-ramai, pi lawan dulu seorang-seorang. Angkat wakil belah musyrik 3 orang, angkat wakil belah para sahabat 3 orang. Lawan seorang sama seorang tu, Sayyidina Hamzah dengan senang membunuh musuh, Sayyidina Ali pun senang. Lepas tu baru lawan cara ramai-ramai. Tentera Islam yang jumlahnya hanya 313 orang berhadapan dengan tentera kafir yang jumlahnya hampir 1000 orang, yang penuh dengan kelengkapan, tapi Allah Ta'ala datangkan pertolongan. Walaupun lebih pada 3 kali ganda ramainya musyrikin Mekah ketika menentang Nabi SAW dengan para sahabat, Allah sebut terang-terang dalam Quran, Allah datangkan para malaikat membantu mereka, membantu para Nabi SAW dengan para sahabat, yang akhirnya terbunuh di situ Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Al-Walid ibn Utbah, Abu Jahal ibn Hisham, Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ni seorang tokoh Quraisy yang menyiksa Sayyidina Bilal. Heret tengah padang pasir yang panas,
letak batu besar atas Sayyidina Bilal sampai Sayyidina Bilal hanya boleh mengeluarkan perkataan daripada mulutnya, ahadun ahad, ahadun ahad, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Banyak lagi yang disebutkan, panjang cerita, cuma kita nak ringkas tentang bagaimana Allah Ta'ala timpakan kesudahan yang buruk ke atas penentang-penentang Islam di zaman dulu sebagai satu amaran kepada siapa-siapa sahaja yang menentang Islam sampai kiamat. Dia tidak akan mendapat kematian yang baik kalau dia tidak bertaubat kembali kepada Islam. Uqbah ibn Abi Mu'aid, setelah dibunuh beberapa orang tokoh dan ditawan sebahagian lagi, ada 2 orang tawanan yang Nabi SAW suruh bunuh walaupun dia tawanan. Seorang nama An-Nadr ibn Al-Haris, seorang nama Uqbah ibn Abi Mu'aid. Ini orang yang paling jahat, yang paling kufur, degil dan jahat. Di zaman Nabi SAW duduk di Mekah, mereka tu dah jahat. Kemudian mereka berdua dibunuh setelah ditawan. Yang kedua, Uqbah bin Mu'aid. Ketika Nabi SAW duduk di Mekah, semayang dekat dengan Kaabah, tengah sujud, dia main pijak tengkok Nabi SAW. Dia ambil uri kambing tak atas kepala Nabi SAW ketika Nabi sedang sujud. Sayyidah Fatimah yang main buang kotoran itu. Diceritakan dalam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW semayang di sisi Kaabah, pembesar-pembesar musyrik duduk, orang kafir yang jahat-jahat duduk di dekat Kaabah, mereka sembang sama-sama mereka, siapa yang nak ambil kotoran binatang. Maka Nabi SAW tengah sujud, mereka pergi letak atas belakang. Uqbah yang buat, tak atas belakang Nabi SAW, tak atas kepala Nabi SAW. Mereka ketawa sama-sama mereka. Nabi SAW tak panggung kepala, sedang sujud. Salah seorang pihabang ke anak perempuannya Fatimah. Fatimah masa tu masih kecil. Dia buang kotoran daripada ayah dia sambil menangis. Ini kejahatan Uqbah ibn Abi Mu'aid. Lepas tu tawanan-tawanan lain tak dibunuh. Last sekali nak buat macam mana kat tawanan lain, Nabi SAW berbincang, bermesyuarat, minta pandangan sahabat-sahabat. Bila sampai di Madinah, Nabi SAW tanya nak buat macam mana kat tawanan-tawanan Badar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang yang bersifat penyayang, belas kasihan, hati lembut. Dia kata, wahai Rasulullah, qaumuka wa ahluk, depa tu kaum kau juga, adik keluarga engkau juga, adik-beradik engkau. Wa inni ara an ta'khudha minhumul fida, saya berpendapat kita ambil tebusan supaya dia menjadi kekuatan kepada kita. Dapat duit boleh guna untuk menguatkan Islam. Dan semoga Allah bagi petunjuk kepada mereka, lalu mereka menjadi orang yang kuat bagi kita. Asa yahdiyahumullah fayakunu lana adudan. Lepas dapat petunjuk, lepas tu masuk Islam, mereka akan menguatkan orang Islam. Nabi SAW pula tanya soalan yang sama kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ma tara ya ibn al-Khattab, apa pendapat engkau wahai Umar? Kata Umar radhiyallahu anhu, seorang yang tegas, wallahi ma ara ra'ya Abi Bakrin, demi Allah saya punya pendapat bercanggah dengan Sayyidina Abu Bakar. Walakinni ara an tumakkinani min fulan fa adriba unuqahu, saya berpendapat engkau izinkan saya bunuh pacung tengkok kau ni. Bagi Ali pacung tengkok adik saudara dia Aqil masa tu tentera musyrik juga ditawan. Hamzah bunuh pancung tengkok saudara dia sekian.
Sehingga Allah mengetahui bahawasanya tidak ada dalam hati kita perasaan belas kasihan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Ni tokoh-tokoh pembesar, ketua-ketua mereka ni. Jadi Sayyidina Umar punya cadangan, mana kena tawan ni, dah bagi hidup, pancung je habis. Cadangan ketiga Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, unzur wadiyan katsiral hatab." Ya Rasulullah, tengok di lembah sana banyak kayu-kayu api. Fa adkhilhum fi. Bawa tawanan ni pitaklah kayu api yang banyak itu. Sum adrimhum alaihim nar, kemudian bakar bagi mati ke semua. Ini 3 cadangan yang Nabi SAW terima dalam menghadapi tawanan Badar. Hak mati itu nak perang esok 17 Ramadan. Sebelum tu Rasulullah dah beritahu dah, malam tu Rasulullah beritahu dah. Si fulan mati tani. Si fulan mati tani. Rasulullah habang dah, Abu Jahal nak kena bunuh tak mana. Kawan ni nak kena bunuh tak mana. Tiap-tiap Rasulullah dah tahu dah, Allah dah bagi wahyu kan mati tani. Lepas mati dia ditolak masuk dalam telaga, kambuh. Khalid Badrin nama dia. Jadi apabila cadangan-cadangan itu diberikan, Nabi SAW diam sat, lalu dia setuju dengan pendapat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baginda bersabda, "Inna Allah la yulayinu quluba rijalin fihi hatta takuna alyana min al-labin. Wa inna Allah la min al-laban. La yushaddidu quluba rijalin fihi hatta takuna ashadda min al-hijarah." Sesungguhnya Allah melembutkan hati sekumpulan manusia sehingga dia lebih lembut daripada susu. Dan sesungguhnya Allah mengeraskan hati sebahagian manusia yang lain sehingga dia lebih keras daripada batu. Ada orang hati dia lembut macam Sayyidina Abu Bakar. Ada orang hati dia keras. Keras sekalipun dia guna untuk menakutkan musuh dan membela Islam, macam kerasnya Sayyidina Umar. Lembut macam lembut Sayyidina Abu Bakar. Maka Nabi SAW puji dua-dua sahabat tadi. Wa inna masalaka ya Aba Bakrin kamasali Ibrahim. Wa kama, engkau wahai Abu Bakar macam dua orang Nabi. Satu Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Isa. Dan engkau wahai Umar macam dua orang Nabi, iaitu Nabi Nuh dengan Nabi Musa. Pasal apa Nabi SAW sebut sedemikian? Wa inna masalaka ya Aba Bakrin kamasali Ibrahim. Qala faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Surah Ibrahim ayat 36. Dan sesungguhnya perumpamaan engkau wahai Abu Bakar macam mana Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berfirman, barang siapa yang mengikuti aku maka sesungguhnya dia termasuk di kalangan aku, dan barang siapa yang derhaka kepada aku sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Ibrahim kesian kat kaum dia yang kufur kepada Allah. Nabi Ibrahim doa, kalau mereka beriman dengan aku, dia masuk dalam golongan aku. Kalau mereka tak beriman, engkau Maha Pengampun Maha Penyayang, tolong ampun mereka, tolong kesian kat mereka, tolong bagi. Petunjuk Nabi Ibrahim kesian, tak doa kemusnahan dan malapetaka kepada kaum yang derhaka kepada dia. Itu doa Nabi Ibrahim AS, Allah sebut dalam ayat 36 surah Ibrahim. Yang kedua diumpamakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu dengan Nabi Isa. Wa kama sali Isa qal. Engkau juga macam Nabi Isa. Ketika Nabi Isa berkata, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Suratul Maidah ayat 118. Jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampunkan bagi mereka, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi Isa pun kesian kat kaum dia yang tak beriman. Kalau engkau siksa mereka tu hamba engkau juga. Kalau engkau ampun, lagi bagus. Nabi Isa minta Allah jangan siksa dan ampunkan
orang-orang yang menentang dia. Sementara kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wa inna mathalaka ya Umaru kamathali Nuhin faqala, sesungguhnya engkau wahai Umar macam Nabi Nuh. Nabi Nuh kata apa? Ayat 26 surah Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau biar atas muka bumi daripada golongan-golongan kafir seorang pun. Nabi Nuh dah dakwah 950 tahun, yang masuk Islam lebih kurang 80 orang kalau tak silap. Yang tak beriman beratus berjuta. Nabi Nuh doa beratus orang, beribu-ribu orang. Nabi doa, ya Allah, ya Tuhanku, jangan biar seorang pun hidup atas muka bumi daripada kafir. Bunuh mereka semua. Allah makbul doa Nabi Nuh, Allah hantar banjir. Nabi Nuh tak mau bagi orang kafir ni hidup dah. Macam Sayyidina Umar kata tadi, ni puak-puak tawanan ni bunuh semua, saya duk biar hidup. Itu perumpamaan pertama Nabi Sayyidina Umar dengan Nabi Nuh. Perumpamaan kedua dengan Nabi Musa. Wa katsali Musa, dan kau macam Nabi Musa. Ayat 88 dalam surah Yunus. Surah Yunus ni berkembang dengan surah Taubah. Ayat 88. Nabi Musa kata, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Ya Allah, ya Tuhanku, وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. Nabi Musa merayu kepada Allah dengan berkata, wahai Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalanmu, yakni dengan sebab kekufuran mereka. Engkau dah bagi kat mereka perhiasan, engkau bagi kat mereka harta, tapi mereka guna untuk menyesatkan jalan daripada jalan engkau. Lalu ujung doa ayat itu, Nabi Musa berdoa dengan doa yang kita baca ni, Rabbana tumis ala amwalihim, ya Allah, ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, washdud ala qulubihim, dan ceraikan dan coplah, tutuplah hati-hati mereka, supaya hati mereka jadi keras macam batu, tak menerima kebenaran. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, maka dengan itu mereka tidak akan beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Masa betul-betul tengok azab, masa tu baik mereka beriman. Masa tu iman tak bermanfaat. Doa Nabi Musa ni juga Allah makbul. Fir'aun beriman masa nak lemah dalam laut, baru kata dia nak beriman dengan Allah yang merupakan Tuhan kepada Bani Israel. Ayat 90. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah, lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan, hatta idza adrakahul gharaqu, sehingga apabila Fir'aun hampir tenggelam, nak mati dalam laut, nak mati lemah dah, qala, Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri, yakni menurut perintah. Allah berfirman pada ayat 91, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Adakah sekarang baru engkau nak beriman, padahal sesungguhnya engkau dari dulu telah kufur derhaka, dan engkau telah pun menjadi dari kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan. Lepas tu Allah firman pula ayat di 92, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah.
maka pada hari ini kami biarkan engkau wahai Fir'aun terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada ditelan laut untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu supaya mereka mengambil pengajaran. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, dan sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat ni kata pada hari ini kami selamatkan kau dengan badan kau. Badan Firaun tak ada keput, ada sampai lah di Kahirah di Mesir. Allah selamatkan nak tunjuk kepada manusia sampai kiamat bagaimana Firaun yang dulu lawan Nabi Musa mati lemah dalam laut, dijumpai mayat dia disimpan sampai lah di muzium di kota Kahirah di Mesir. Masa saya duduk di Mesir tu, badan Firaun ada dalam muzium di Tahrir, Medan Tahrir. Saya biasa masuk muzium tu, cuma saya tak pergi tengok Firaun, tak mau pergi tengok. Dia kata tu duduk dalam tu. Allah sebut dalam Quran terang-terang badan dia ada. Jadi diumpamakan Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa. Nabi Ibrahim ayat 36 surah Ibrahim, Nabi Isa ayat 118 surah Al-Maidah. Dan diumpamakan Sayyidina Umar dengan Nabi Nuh dengan Nabi Musa. Nabi Nuh ayat 26 surah Nuh, Nabi Musa ayat 88 surah Yunus. Nabi Nuh doa jangan biar seorang pun hidup orang kafir ni. Nabi Musa kata hancurkan harta mereka, biar keras hati mereka, jangan jadi mereka beriman, melainkan mereka tengok siksa nak kena dah, masa tu mereka beriman. Doa Nabi kedua Nabi ni Allah mustajab. Nabi Nuh Allah datangkan banjir, mati ke semua orang kafir. Nabi Musa Allah datangkan, jadikan mereka kufur, menentang Islam, menentang Allah dan Rasul, menentang Nabi Musa. Last sekali nak mati tenggelam dalam laut dah. Baru 6 tahun nak kena siksa dah, tak boleh selamat diri dah, tak ada kemampuan dah. Baru dia kata dia nak beriman, masa tu tak bermanfaat lagi. Nak tenggelam dah baru kata dia nak beriman. Cerita dalam surah Yunus yang kita baca, Ustaz. Tak bermanfaat. Orang-orang yang hidup zaman la pun Nabi SAW kata tidak akan bermanfaat taubat orang yang menentang Allah dan Rasul apabila berjumpa dua masa. Satu, matahari terbit sebelah barat, iaitu hari kiamat. Yang kedua, roh sampai ke halqum, masa nak mati. Jadi manusia akan bertemu dengan kiamat. Kiamat besar, matahari terbit sebelah barat pada hari Jumaat. Kiamat kecil, nak mati. Manusia bertemu dengan salah satu daripada dua itu. Jadi selama mana roh tak sampai ke halqum, pintu taubat dibuka seluas-luasnya. Dan bila kita baca dalam sejarah, ada orang nak mati baru nak bertaubat, masa tu Allah tak terima dah. Cerita tentang Fir'aun dalam surah Yunus. Tak sah. Jadi tentera Badar ada yang disuruh, yang bagi cadangan supaya ambil tebusan, cadangan Sayyidina Abu Bakar, dan ada kata cadangan suruh bunuh, cadangan Sayyidina Umar. Kedua-duanya dipuji oleh Nabi SAW dan diumpamakan dengan 4 orang Nabi. Yang pertama Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, yang kedua Nabi Nuh dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi peperangan Badar memperlihatkan contoh kesudahan orang-orang zalim, orang-orang kafir yang menentang Nabi besar Muhammad SAW yang Allah datangkan bala petaka kepada mereka. Cerita terakhir, ada seorang lelaki, nama dia di antara tawanan lelaki itu nama Wahab bin Umair. Pak dia itu diumpamakan seperti syaitan Quraisy, punya menyakiti Nabi SAW.
Pak dia nama Umair. Bila anak dia kena tawan, pak dia kau nak balas dendam, geram. Lalu pak dia di Mekah ni cerita ni, masuk dalam Hijr Ismail, masuk dengan seorang lagi nama dia Safwan ibn Umayyah, berbincang dalam Hijr Ismail. Pak dia kata apa? Umar ni, Umar ibn Wahab ni, wallahi laula daynun alayya laysa indi qada'uhu wa 'iyalun akhsha 'alayhim ad-day'ata ba'di la rakibtu ila Muhammad fa aqtulah fa inna ibni asirun 'indahu. Dia kata demi Allah, dia kata kalau tak pasal aku ada hutang yang belum bayar, aku duduk di Mekah ni hutang kau ni tak bayar, kau ni hutang tak bayar. Kemudian aku ada ayal keluarga, ada anak kecil-kecil lagi, ada isteri, ada anak yang perlu aku sara. Kalau tak pasal dua benda ni, yang pertama hutang, yang kedua pasal anak bini aku masih ada, aku akan naik kenderaan. Dia kata dia akan naik kuda pi kat Muhammad di Madinah, bunuh Muhammad. Dia kata sesungguhnya anak aku sedang ditawan oleh dia. Ni seorang bapa yang bengis dan geram kat Nabi SAW yang menawan anak dia di perang Badar. Dia cerita kat siapa? Kat Safwan ibn Umayyah. Di mana dia cerita? Dalam Hijr Ismail. Depa dua-dua orang sembang, tak ada siapa situ. Safwan kata alayya dainuk, kalau pasal hutang hang kata tak mau pi, hutang hang aku jamin. Hang hutang siapa aku bayar semua. Kemudian ana aqdihi anka wa iyaluka ma iyali wasim bima ma baqau. Keluarga kamu pula, anak kamu, bini kamu, anak-anak kamu, aku sara macam aku sara anak aku sendiri. Safwan jamin apa dia kata tadi. Dia kata kalau tak pasal dua benda ni, lah ni aku pergi bunuh Muhammad, dia kata. Lepas tu Safwan kata dua-dua tu aku tanggung. Hutang hang banyak mana pun aku bayar, anak bini hang aku belah sampai mati. Dengar hal tu, dia pun habang kat Safwan, hang tolong sembunyi apa aku kata, berita perbualan kita dua, aku mesti pi untuk bunuh Muhammad. Dia pun bawa pedang, naik ke kenderaan dia, pi sampai di Madinah. Sampai di Madinah, pintu Masjid Nabawi, Sayyidina Umar jumpa. Sayyidina Umar sedang bersembang dengan kaum muslimin, para sahabat. Tiba-tiba dia nampak Umar ibn Wahab parking kenderaan dia dan duduk di pintu masjid sedang menghunus pedang. Pedang ada di badan dia. Kata Sayyidina Umar, ini musuh Allah, Umar ibn Wahab. Dia tak main melainkan untuk buat benda jahat. Sayyidina Umar tahu dah, dia ni mesti main nak balas dendam pasal anak dia, nak main bunuh Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Umar kata lagu tu, dia masuk berjumpa Nabi SAW. Sayyidina Umar tahan. Rasulullah kata benarkan dia masuk. Maka masuk. Rasulullah kata arsilu ya Umar, udnu ya Umar. Rasulullah kata lepas dia wahai Umar, mai dekat sini wahai Umar. Rasulullah tanya, ma ja'a bika ya Umar, wahai Umar, apa sebab kamu mai jumpa aku ni? Jawab dia, ji'tu li hadzal asir alladhi fi yadikum fa ahsinu fih. Aku datang kerana tawanan yang kamu tangkap, anak aku yang kamu tawan, tolong buat baik ke anak aku. Sayyidina Rasulullah tanya yang kedua, fama balu sayf fi unuk, kenapa engkau gantung pedang di tengkuk engkau? Dia kata, saya saja. Wabahallah min suf wa hal aghnan anka an syai' usduqni man ladhi ji'talah. Kau kena bercakap benar, apa tujuan kau datang? Dia kata saja aku hantar main nak pesan suruh jaga tawanan baik. Dalam hati dia nak main bunuh Rasulullah, tapi dia tak mengaku.
Maka Nabi SAW keluar satu kenyataan. Rasulullah kata, bal qa'adta anta wa Safwan ibn Umayyah fil hijri. Bahkan engkau telah duduk dalam hijr dengan Safwan ibn Umayyah di hijr dua orang. Rasulullah cerita hak depa duduk dua orang dalam hijr. Rasulullah cerita dialog dah dalam hijr itu sebiji 100% macam dia sembang. Engkau duduk dengan Safwan ibn Umayyah dalam hijr Ismail, fa zakartuma ashabal qalib min Quraisy. Masa duduk tu engkau menyebut tentang geng-geng yang terbunuh dalam golongan tentera Quraisy. Dalam peperangan Badar, engkau sebut tentang Abu Jahal, engkau sebut tentang nama sekian. Summa qalta, kemudian engkau kata, laula dainun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtala Muhammadan. Kemudian engkau kata, kalau tidak kerana aku ada hutang dan kerana keluarga yang anak-anak yang ramai, aku akan keluar pergi bunuh Muhammad. Fatahammala laka Safwan ibn Umayyah bidainika wa iyalika ala an taqtulani. Lepas kamu kata lagu tu, Safwan kata, aku jamin hutang kamu aku bayar, anak bini kamu aku belah. Lepas tu, itulah kata-kata engkau masa duduk dalam hijr. Wallahu hailun bainaka wa baina dhalik. Allah akan menghalang engkau untuk meneruskan niatmu itu. Hang tak boleh bunuh aku, Rasulullah kata. Hang duduk dalam hijr, hang sembang lagu tu kan. Dia dengar terus mengucap. Dia kata, asyhadu annaka Rasulullah. Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi engkau adalah Rasulullah. Sebab hak aku bersembang tu, dia yang aku yang tahu, kami dua semua itu, engkau boleh tahu duduk di Madinah. Rasulullah duduk di Madinah boleh dapat cerita dialog dia dalam hijr, dan Rasulullah bagi tahu, Allah bagi wahyu. Masa tu dia nampak kebenaran Nabi SAW. Rahsia dia tak ada siapa tahu. Dia dengan Safwan saja tahu. Dialog 100% Rasulullah tak ubah. Hak mana dia kata Rasulullah habaq balik. Maka dia kata, aku mengucap. Dia mengucap 2 kalimah syahadah terus masuk Islam, balik ke Madinah. Dia jadi orang Islam yang beriman dengan Allah. Dia kata nasib baik Allah Ta'ala bagi wahyu kat dia. Bagi taufik dan hidayah dengan sebab niat dia yang jahat tadi. Tiba-tiba Allah buka rahsia dia. Rasulullah buka rahsia dia dengan wahyu Allah di hadapan dia, menyebabkan dia beriman kepada Allah dan Rasul pada ketika itu. Ini satu perkara luar biasa yang Allah anugerah kepada Nabi SAW, satu mukjizat, boleh habaq benda ghaib yang tidak diketahui melainkan diri dia sendiri dengan Safwan ibn Umayyah. Ini cerita yang berlaku selepas peperangan Badar, menyebabkan dia beriman kepada Nabi SAW pada masa itu juga. Kerana dialog dan niat dalam hatinya dijelaskan oleh Nabi SAW depan mata dia, depan telinga dia, dia dengar dengan jelas pada ketika itu. Ini salah satu kisah yang boleh kita lihat bagaimana orang yang main nak bunuh Rasulullah akhirnya bertukar jadi beriman apabila melihat satu mukjizat yang luar biasa, iaitu Nabi SAW cerita dialog mereka berdua yang berlaku di Mekah, baginda jelaskan di Madinah depan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak kisah-kisah mukjizat yang luar biasa yang Allah anugerah kepada Nabi SAW. Masa pun telah jawab panjang dah, kita berhenti tanya dulu. Esok kita pindah kepada kumpulan yang lain daripada surah yang sama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.